untuk mendengar satu keputusan, menjemput mahasiswa-mahasiswa, menjemput pemuda-pemuda, menjemput para remaja. Saya tentang. Saya dah tengok semua universiti di Kuala Lumpur. Semuanya dalam exam week, semua dalam minggu peperiksaan. Saya nak anak tuan-tuan di kampung Datuk Mukti, anak tuan-tuan di Taman Watan, anak tuan-tuan di mana-mana pun. Saya nak mereka semua dapat first class honors. Serius. Kalau di antara anak kampen, tuan-tuan tahulah macam mana saya memikirkan first class. Saya nak anak tuan-tuan menguasai Cambridge. Saya nak anak tuan-tuan menguasai Oxford. Saya nak anak tuan-tuan menguasai tempat satu masa dulu Datuk Aidit belajar di Harvard. Datuk Aidit ni alumni Harvard. Tapi pasal dia pakai kopiah putih tu tak nampaklah Harvard dia tu. Memang tuan-tuan, saya kalau nak minta pendapat antara manusia yang saya kontak di Malaysia ni, yang atas sekali, saya kontak Datuk Aidit. Tadi saya berbincang di rumahnya hampir 2 jam setengah untuk berbincang mengenai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brains behind it, Datuk Aidit. Pengipas-pengipasnya normal, belajar di Amerika Syarikat. First degree ada, master's degree ada, tuan-tuan. Master's degree. Jangan bermain, tuan-tuan. Jangan bermain. Ini kalau bertanding di antara bangsa, tuan-tuan, menang, tuan-tuan. Bukan lagi. Tuan-tuan tak pada bertanding di antara bangsa. Ada gaya tak dia kalau bertanding? Boleh tak kalah seorang lagi tu? Apa? Yang cakap ni tu tak cerita lah, tuan-tuan. Saya pun tak mahu. Kat mana pun saya tak tahulah. Mana-mana boleh. Saya ingat tak tahulah. Saya ingat mau Ampang juga. Awak Qasim. YB Qasim ni saya sanjung dia. Honestly, as a person, I have got nothing but him. Saya suka dia dan dia suka saya. Sebab tu tanya dia, suka tak sama lagi? Betul. Hubungan kami cukup penting. Hanya saya nasihat kepada dia, YB Qasim jadi macam YB Qasim. Jangan ada penyakit-penyakit parasite dalam diri. Itu dia. Selagi YB Qasim macam YB Qasim, InsyaAllah saya akan bersama dengan dia, bekerjasama dengan dia. Tapi kalau saya nampak pemikiran YB Qasim macam parasite yang ada, Allah Qasim. dengan pokok-pokok ni saya akan tebang. Allah Qasim. Saya tengok ramai penyokong dekat sini. Saya tahu tu. Dia duduk macam YB Qasim, saya tahu. Itu dah orang yang mati sekalian. Persoalan yang harapan kita sekarang adalah persoalan besar. Tadi Datuk Aidit nasihatkan saya, doktor ke mana-mana mesti mencerita persoalan besar. You must be seen as a statesman. You must be seen as an ideologue. Cerita besar, dia kata, jangan cerita kecil-kecil. Mau cerita besar-besar. Apa yang cerita besar? Tak ada cerita yang paling besar, melainkan bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada cerita yang paling agung, melainkan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara berhimpun dah. Orang UMNO berhimpun dah. Orang muktamar, orang PAS bermuktamar lah. Orang PKR berkongres lah. Selagi mereka tidak menyebut kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhimpunan itu sama ada 60 tahun ke 50 tahun ke, seminit pun tidak ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tengok dia betul ramai itu yang berhimpun tapi dah petisi berhari-hari.
Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Sudah berhimpun di mana pun. Tempat di hotel, fine. Tak ada masalah. Allah tak menyekat kita pergi ke hotel. Tempat yang hotel 6 bintang. Tu macam double D. Double tree. Bukan double D, double tree. Dekat mana hotel double tree? Hilton double tree. Ke mana tuan? Kat Ampang lah, kat Ampang. Kat sini. Kat sebelah Ampang Indah ni. Tapi apa yang saya nak sebut, saya nak rujuk balik kepada apa yang saya katakan awal-awal. Hidup kita, hidup saudara, hidup saya, hidup anak, generasi yang akan datang, hidup kita mesti mendapat rida Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Lagi apa ni? Lagi apa ni? Wadkhuli jannati. Bukan baiti jannati. Wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurga. Masuklah dengan penuh mutmainnah, dengan penuh ketenangan, jiwa yang tenang. Diserukan, masuklah, masuklah, masuklah. Masuklah ke pintu-pintu yang dibukakan tengah-tengah daripada kita nanti, tuan-tuan. Berdasarkan pada amalan kita, ditunjukkan oleh malaikat. Pintu surga mana engkau? This is all your option. The option all given to you. Which particular door are you interested to enter? Yang mana satu pintu-pintu surga itu? Bayang kalau kita dipilih untuk menjadi ahli neraka. Bayang, saudara. Bayang di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan baca satu buku namanya Mahsyar. Buku tu namanya Mahsyar. Padang mahsyar. Masya Allah, tuan-tuan. Ada orang yang peluh-peluhnya sampai buku lari. Ada orang yang peluhnya sampai lutut. Ada orang yang peluhnya sampai paras pinggang. Ada orang yang peluhnya sampai paras bahu. Ada orang yang peluhnya sampai paras hidung. Ada orang yang peluhnya sampai paras rambut. Ada orang bilangannya agak besar, memakik, melolong, berenang dalam lautan peluh. Cuba tuan bayangkan ya. Katakanlah kita ada isteri yang salihah, diselamatkan oleh Allah, duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tengok anak kesayangan, anak bongsunya berenang dalam lautan peluh. Dia tak boleh pekik nak selamatkan, tak ada dah. Dia tak boleh hantar tali nak selamatkan, tak ada dah. Dia tak ada boleh menangis, melolong nak menyelamatkan, tak ada dah. Cerita fantasi ke ini? Rukun iman. Cerita khayal ke ini? Rukun iman. Cerita buat-buat ke ini? Rukun iman. Sebab itu saya menyuruhkan tadi tuan-tuan puan, siapa saja, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Exco kanan, Exco muda, adun, ahli parlimen, JKK, JKKP, penghulu, BO, seluruhnya mesti membawa manusia. Elakkan mereka berenang nanti di padang mahsyar. Itu yang saya buat. Cuba bukan saya buat. Cuba. That's precisely what I was trying to do. When I was given the opportunity. When I was given the authority. Tuan-tuan yang masih kelihatan. Sekarang ni kita lihat tuan-tuan. Masalah yang ganggu kita. Saya nak pergi dalam fenomena ini. Ada 3 masalah besar. Masalah akidah, masalah syariah, yang ketiga masalah akhlak. Cuba kita tengok satu persatu sekejap. Masalah akidah. Anak kita tuan-tuan, saya biasa disebut sebagai pemimpin kerdil di kawasan saya, tempat saya, atau tempat di luar di mana-mana. Biasa Hasan Ali dan isteri dijemput untuk hadir dalam majlis pernikahan.
Ramai betul sahabat-sahabat saya doktor yang menyebut datanglah doktor. At least you just sit there. If it is only possible, you can become a witness also during the apa yang dinamakan ceremony akad nikah. Saya sekarang berjalan nak pergi doktor. Pasal bila tukang qadi, penolong qadi itu, biasanya yang pertama ditanya mempelai, maka mempelai laki-laki itu sebelum akad nikah. Diminta dia sama ada engineer, sama ada lawyer, sama ada doktor, belajar di England, belajar di Malaysia, belajar di Jepun, belajar di mana pun. Biasanya mula-mula disuruh mengucap. Tuan-tuan, betul-betul daripada 10, tak ada 8, tak ada 2 orang yang boleh lulus mengucap. Asadu dia ada asadu, asadu, asadu. Ada yang saya dengar, asadu Allah, illallah, illallah tu kan. Bayangkan umur 27 tahun, Allah tak boleh sebut Allah. Anak-anak kita umur 2 tahun sebut Allah, 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 tak sebut Allah. 27 tahun masih sebut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus tuan-tuan. Jarang betul yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. Biasanya kadang-kadang dia diuji sikit, ada imtihan. Kadang-kadang ada juga ketentuan kali ini yang saya tidak musik-musik. Cuba bezakan, dia kata, Cik Farouk, cuba bezakan 3 perkara. Apa yang dimaksudkan dengan najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah? Tak boleh jawab tuan-tuan. Tak percaya? Mari kita test yang ada nak jadi pengantin. Atau pengantin 2 ni, mari kita test. Tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Buka buku fiqah, bab yang pertama ialah bab taharah, bab bersuci. Tak boleh jawab. Macam mana? Itulah yang menggambarkan tuan-tuan, ilmu tentang Islam sangat cetek. Saya dah baca tak kurang 12 laporan tuan-tuan buat. Buka plastik tu. Patutlah tak kuat suara saya. Mana boleh suara di lambung dalam plastik. Buka dia. Okey, buka dia. Buka, lepas tu you plastikkan diri you sendiri. Kalau orang-orang bersedia. Masalah yang pertama itu masalah akidah. Kita sedang dalam satu juncture history, satu perkembangan sejarah. Kita sedang berdepan dengan permasalahan besar, masalah akidah. Ramai anak-anak kita yang sudah pun menukar agama. Ramai anak-anak kita yang sudah pun menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilangannya by the thousand. Saya akan bukan kosong. Tak kosong. Saya tak kosong. Saya ada USA, Unit Selamatkan Akidah, yang saya tubuhkan masa saya jadi exco dahulu. Saya bawa Unit Selamatkan Akidah dengan saya sekarang ini di luar daripada kota exco. Allah tuan-tuan, rumah saya 3 minggu yang lepas 2 orang suami isteri datang ke rumah saya. Umur dalam 40-an dan 50-an. Suami 50-an, isteri 40-an. Mereka macam kita, rupa macam kita, nama macam kita. Tapi nama panggilan dalam Kristian sudah berbeza. Kulit macam kita, makan macam kita, minum macam kita, bahasa macam kita, tidur macam kita, bangun macam kita, gelak ketawa macam kita, beristeri macam kita, beranak macam kita. Tapi letak macam kita, mereka tidak lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sudah dibaptize. Mereka sudah melalui proses baptism. Mereka sudah minum ni, bukan minum air ni. Air ni apa namanya? Hilo. Bukan minum Hilo. Bukan minum Milo. Mereka minum the holy water, air suci. Mereka kata bila masuk saja air suci, fikiran pun sudah menjalar-jalar entah di mana. Kalau Hasan minum, dia tak nampak Hasan. Cakap bukan macam Hasan, fikir bukan macam Hasan. That's the power of holy water. Mereka sudah pergi kursus-kursus mingguan.
Mereka sudah dibekalkan dengan Bible. Bukan Bible bahasa Inggeris. Bukan Bible bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Bible bahasa Malaysia. Kenapa mereka terbitkan Bible dalam bahasa Malaysia? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang Cina, yang Inggeris ada, yang bahasa Cina ada. Bahasa Indonesia, orang kita tak apa faham. Untuk mudahkan orang kita faham, bahasa apa? Bahasa Malaysia. Bible dalam bahasa Malaysia bukan namanya Bible, dinamakannya Alkitab. Alkitab. Masya Allah. Dalamnya ada perkataan Subhanallah, dalamnya ada perkataan Alhamdulillah, dalamnya menyebut Allah. Pasal kita benarkan mereka menggunakan perkataan Allah, kalimat Allah. Anak kita yang tak biasa baca Quran, anak kita umur 27 tahun, dah 20 tahun tak pernah buka Quran, buka Bible, buka Quran, dia tak tahu baca. Dalam Quran ada Subhanallah, dalam Bible ada Subhanallah, dalam Bible ada Allah, dalam Quran ada Allah. Allah tuan-tuan, nantilah saya nak cerita panjang bila saya datang jumpa lagi nanti. Tuan-tuan, saya boleh hadirkan program 3 jam tentang proses murtad. Saya terlibat secara langsung mengenainya. Saya, isteri dan anak-anak dan teman-teman terlibat secara langsung mengenainya. Hebat! Pendakwa-pendakwa mereka yang datang ke Tuhan daripada Holland, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Amerika, United Kingdom, daripada Australia, daripada Jerman, yang akhirnya kebanyakan datang daripada Korea Selatan, tuan-tuan, daripada Filipina, daripada Indonesia. Tiap-tiap yang datang di sini diwajibkan mereka berada di Malaysia setiap orang 1 tahun. 1 tahun. Apa kelutan mereka? PhD. Ada beberapa orang, satu manusia 2 PhD. Master's degree biasa. Boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Inggeris memang. Boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Cina, boleh bahasa Taiwan. Boleh duduk dengan orang asli. Kawasan yang saya wakili di Gombak, mereka boleh duduk dengan orang asli, kahwin dengan orang asli. Hingga kan rupa mereka pun lebih asli daripada orang asli. Betul. Itulah standard yang mereka ada. Itulah komitmen yang mereka ada. Dan kita kena berdepan dengan manusia seperti ini yang menjalar sekarang ini. Mereka berada di Taman Kostas, mereka ada di Bukit Indah, mereka ada di Taman Ampang Indah, mereka ada di Taman Rasmi Jaya, mereka ada Kampung Datuk Mufti, seluruhnya. Bertebaran mereka, tuan-tuan. Nak mencari anak dara kita, mencari anak turunan kita, mencari orang-orang yang educated, mencari orang-orang yang termasuk dalam program orang yang underserved, orang fakir, orang miskin, yang duduk singgah-singgah, orang yang susah, orang yang berhutang banyak dengan alung, mereka tahu siapa yang berhutang, orang yang rumah tangganya runtuh, orang yang rumah tangga runtuh, suami isteri hidup dalam keadaan tali tergantung, jatuh pun tidak, naik pun tidak, gantung. Cerai pun tidak, tak cerai pun tidak. Orang ini very susceptible, very vulnerable. Orang inilah, golongan inilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, saya tak mau lebih panjang hari ini. Yang kedua, tentang syariah. Hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala. Tuan-tuan tanyakan anak kita. Cerita anak tentang apa dia wajib. Cuba cerita tentang apa dia sunat. Bagi contoh-contohnya. Cuba ceritakan apa dia mubah. Cuba ceritakan apa dia haram. Cuba ceritakan apa dia makruh. Tak boleh anak kita. Dia langgu habis. Meninggalkan sembahyang itu haram. Habis. Maghrib tak sembahyang, Isyak tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Umur 32 tahun, anak dah 3 orang. Macam mana tuan-tuan? Inilah masalah besar yang kita hadapi. Saya nak beritahu teman-teman abang ini. Tuan-tuan bacalah. Saya terbaca sedikit tulisan daripada yang orang yang saya sangat suka menulis. Namanya Abu Hasan Al-Nadwi. Dia orang yang berkuliah ni dah tidak Hasan namanya. Hasan Al-Nadwi, Hasan Ali. Karena saya sama Hasan Putu Mayung pun ada juga. Tuan-tuan, dia kata, sebagai seorang Muslim,
kalau tidak menaikkan perintah Allah dalam konteks